Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan pertama kali digandingkan bersama dengan Fatah Burhanuddin hari Rabu 12 Mei 2021 dan juga hari ini merupakan hari yang terakhir 30 Ramadan. Hari yang terakhir untuk umat Islam di Malaysia ataupun di serata dunia untuk menjalankan bulan Ramadan ini. Selamat pagi Fatah, apa khabar? Selamat pagi, sihat dan Assalamualaikum penonton-penonton kat rumah. Ramadan ni adalah hari yang terakhir di bulan Ramadan. Orang kata orang Sarawak bercutan terakhir bagi semualah untuk persiapan raya ni John. Walaupun dalam keadaan orang cakap 2 tahun dah. Betul. Boleh katakan 2 tahun kita dalam raya dalam norma baharu. Dan dalam kita beraya sakan dalam keadaan yang saya boleh katakan sederhana ya John. Tidak lupakan juga kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan kita semua dalam keadaan positif, sihat positif dan mampu memerangi COVID-19 ini. Dan kita pada era pengagihan pula. Pengagihan vaksin, betul lah. Pengagihan vaksin. Dan pada yang belum mendaftar diri itu, silalah daftar. Lindung diri, lindung semua. Baik. Jadi cantik baju Fatah, kuning diraja. Wow. Saya dengar John dapat sponsor ni daripada siapa tu? Okey, baju John daripada S. Al-Qadri. Jadi terima kasihlah saya nak ucapkan kepada S. Al-Qadri kerana telah pun menaja baju saya yang berwarna biru ini. Jadi kepada mereka yang mungkin tak sempat lagi nak beli baju Melayu, bolehlah ke Majma Mall Kuching atau last minute shopping. Betul Hari ini sempat lagi untuk beli baju raya, walaupun kita raya tahun ni dalam keadaan yang sangat bersederhana. Tak boleh ziarah-menziarahi, tetapi raya tetap raya. Betul. Raya tetap raya. Raya tetap raya. Baik, selama 1 jam kami akan bersama dengan anda seperti biasa di saluran 122 Astro dan juga MyTV. Kita juga bersiaran langsung di Facebook. Tapi hari ini Fatah agak berbeza sedikit. Betul tu. Sebab semalam gas pula John lah. John, teringat dengan gas. Rindu gas ke? Sebab semalam JPBNS telah pun mengeluarkan SOP bahawa industri kreatif masih lagi boleh diteruskan tapi tak ada penonton dan juga ada tetamu yang akan bersama dengan kita. Jadi pada hari ini dan pada hari-hari yang seterusnya yang akan datang, kita akan menemu bual tetamu kita secara maya, secara online. Dan pada pagi ini kita akan bersama dengan program Reading Seats, iaitu berkaitan dengan anak lambat bercakap bersama dengan Encik Edison Ricket, Ketua Bahagian Perkhidmatan Maklumat Pustaka Sarawak, dan topik yang kedua mengenai sambutan raya dahulu dan sekarang bersama dengan Dr. Kamil Salim, penulis buku Suatu Hari di Hari Raya. Dan untuk membincangkan program ataupun topik-topik yang pertama ni, kita akan bawakan topik Dr. Kamil Salim, penulis buku Suatu Hari di Hari Raya, yang akan berkongsi tentang sambutan raya dahulu dan sekarang. Dan apa yang membezakan kita live hari ini, Ghazali yang akan orang cakap menemani kita secara maya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan temu bual gas bersama dengan Dr. Kamil Salim. Jom. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan kali ini pastinya kita tahu kita menyambut Aidilfitri sekali lagi dalam norma baharu, namun itu tidak pernah melemahkan semangat kita untuk terus cuba menyampaikan informasi kepada anda biarpun secara maya, kerana kali ini kita akan berbicara mengenai topik raya dahulu dan raya sekarang. Dan kita bersama dengan seorang penulis buku yang bertajuk Suatu Hari di Hari Raya, dan beliau juga merupakan salah seorang ahli kumpulan muzik The Crescendos. Jadi tanpa melengahkan masa, Sejahtera Asia kali ini bersama dengan Dr. Kamil Salim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Azaz? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Diri apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua okey ya? Macam ni raya Doktor, daripada persediaan sehingga ke sambutan itself. Macam ni Doktor, boleh dikongsikan terlebih dahulu? Tahun tu raya macam si raya, you know. Betul, macam raya si raya. Sebab apa? Si ada nak gagal nak beli baju baru, si ada nak nak kata tabir baru ke, kasut baru ke, si ada as compared to before lah. Kalau before seminggu kena raya dah kelangkah bunda. Itu simple saja, ringkas sahaja dan berbelanja kurang. Yes, ada juga kebaikannya. Boleh jimat,
Kokot lah lepas raya kita ada maulu duit ke apa sih, bingung nak. Okey, penonton di rumah, Dr. Kamil Salim bukan sahaja penulis lagu yang hebat, tetapi juga merupakan seorang penulis buku yang berbakat. Salah satu buku yang telah ditulis oleh beliau, macam yang Gas katakan tadi, adalah bertajuk Suatu Hari di Hari Raya tahun 2018 kalau tak silap. Buku ini merupakan satu buku yang menceritakan tentang kisah dan suasana sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kampung Sungai Bedil Besar. Bukan tahun 20-an, bukan 90-an, tetapi pada tahun 1960-an. Jadi doktor, sebelum kita nak tahu lebih lanjut mengenai intipati buku ini, nak tahu dulu apa yang mendorong doktor untuk menulis buku Suatu Hari di Hari Raya? Sebenarnya kan, mula-mula dapat idea ni. Sebab saya ni dari kecil memang minat fotografi. Okay. Bila minat fotografi, saya banyak menyimpan gambar-gambar raya lama. Lepas tu, saya berkawan baik dengan guru mengaji saya, Datuk Ustaz Narawi Abdul Rahman. Ustaz Narawi Abdul Rahman ini merupakan fotografer yang terkenal pada tahun era 60-an. Sekarang dia jadi Datuk Ustaz Narawi lah, bekas imam besar kita kan. Dia ni dulu bekas reporter, fotografer di Singapura dengan Datuk Seri Anis Sabut. Okay. Jadi daripada situ saya fikirkan, kalau gambar ini jika saya dah tak ada lagi di dunia, adakah anak-anak saya akan menyimpan gambar-gambar ini? Adakah akan terbuang pada masa akan datang cucu cicit lepas tu kan mungkin gambar-gambar ini dah tak ada lagi. Okay. Daripada idea itu saya dapat idea membuat buku. Buku yang banyak gambar daripada tulisan lah. Dan target market saya adalah orang-orang biasa yang menggunakan bahasa-bahasa yang simple. Saya tak kena menggunakan bahasa yang terlalu puitis, yang tidak terlalu akademik, kan, yang simple. So sambutan dia boleh tahan. Alhamdulillah dah buat printing yang ketiga kali dah ni. Wow. Walaupun setebal 178 muka surat, tapi anda jangan risau kerana macam yang doktor katakan tadi, penggunaan bahasanya ringkas dan apa yang lebih menarik, visual aid itu banyak. Banyak menggunakan gambar. Jadi bolehlah faham macam mana suasana Hari Raya zaman dahulu. Doktor, kalau boleh doktor ceritakan dan gambarkan kepada adik-adik kakak di rumah ya, macam ni sebenarnya perayaan Aidilfitri pada tahun 1960-an, doktor. Tahu dia kalau di sebelah Sungai Kuching lah, kampung kita, kampung Lintang dan sebagainya itu, nya dulu marek si ada peti ais. Okay. Peti ais si ada. Untuk contoh hal persiapan makan tu. So kita asyik menunggu bila kita raya tu. Dia tak bagi dengung radio. Sebab we don't know bila sebenarnya raya sebenarnya. Lepas tu kan jadi ayam-ayam ni, manuk-manuk semua di atas pokok. Okey. Bila pengumuman diumumkan, jadi mangsalah yang di atas pokok ni kan. Kita tengah-tengah malam ni ambil ayam, sembelih malam itu juga. Sebab dan memasak. Sebab peti sejuk dah tak ada kan, mana dapat boleh simpan lama. Okey. Lepas tu pengumuman ni pula, kalau tak silap saya ada disertakan dengan meriam tu. Meriam daripada sebelah istana sebelah sana kan, menunjukkan Hari Raya, dan di ulasan radio dengan kata gini pengumuman oleh Raja-Raja Melayu kan, kalau tak silap saya. Okey. Pengumuman dengan daripada Sir Alexander Weddell dengan gerakan dia menyebut nama governor dulu. Lepas tu barulah diumumkan Hari Raya macam tu lah. Macam seperti yang kita selalu dengar tu lah. Dan kuih memang dah buat awal lah. Berminggu dah awal. Sebab kuih dulu ni, kuih dia tahan lama tau. Tahan lama. Okey. Jarang yang dah ada berkuap-kuap pemsawak malah dah. And then berkuap. Okay. And then the happiness is there. Happiness is there. Macam menyambut satu perayaan yang bukan calang-calang lah.
Sebab hiburan lain tak ada sebenarnya. TV mana ada kan? Harapkan radio. Radio pun short wave, long wave, maknanya bukan FM. Dia kalau bunyi ni memang bunyi gelombang betul lah. Dan pada masa itu guys, you know what? Pada itulah juga orang kita ni beli katil baru, dah dekat ayah lah, beli TV, beli radio baru, cat rumah baru, baju tak payah cerita lah, beli radiogram baru. Radiogram tu besar-besar loh, besar almari. Lepas tu kan bila dah hampir 70 ni, adalah TV kan, 76 baru ada TV, dah silap saya, tahun 76. Siaran pada masa itu daripada pukul 6 sampai pukul 10 saja. Hitam putih. So pada masa tu, oleh kerana rumah tak banyak nak tengok hiburan TV, jadi rumah kita tu jadi panggung lah. So pukul 6 orang dah penuh dalam rumah kan. Betul. Habis pukul 10 dia pulang. Macam tu. Dalam kampung pun ada 2-3 rumah je yang ada televisyen. Meriah, sangat meriah sebenarnya doktor, dan saya sangat tertarik dengan cerita yang doktor bawakan, mungkin juga ada dalam buku ini, iaitu mengenai tiadanya peti sejuk pada zaman dahulu. Sampaikan mereka bayangkan kalau tahu hari raya esok hari, malam sebelum tu mereka dah start dah cari mana ayam nak disembelih, kerana nak pastikan masih lagi elok untuk dijadikan sebagai santapan hari raya. Sebenarnya kekangan ini tidak menjejaskan kemeriahan Aidilfitri, biarpun pada zaman dahulu tidak secanggih seperti hari ini. Doktor, kalau boleh dikongsikan, tadi doktor ada pada kuih-muih zaman dulu lebih tahan daripada kuih pada zaman kinetok nak. Jadi apa mungkin antara hidangan kuih yang mungkin ada pada zaman dulu yang kinetok jarang-jarang dah dihidang, doktor? Mungkin silap saya lah, ada kuih nama permadani, kek lapis, saya lupa nama kek lapis ujung-ujung ni lah. Sebab kek lapis dulu, kalau ada kek lapis, dia ada berasa, ada rasa rempah tau. Masa ada rasa rempah. Yang saya rasa lah, mungkin orang lain lah kan. Ini yang saya sendiri experience lah. Lepas tu dia mesti ada air kopi yang campur cengkeh, semua tu kan rasa rempah sikit. Dan kuih pada masa itu nak buat dia kena dibakar tau, acuan. Dalam acuan, atas ada api, di bawah pun ada api dengan arang semua itu kan. Dan acuan dia amat tebal dengan temaga dia, Dan kuih-kuih masa tu selalu macam kuih bahulu. Kuih speed pun ada, kuih speed tradisional pun ada. Masih ingat lagi. Cuma kek kepala kuih kan, kepala meja, kepala kuih itulah. Itu untuk special thing lah. Untuk mungkin ada gerek kita ke, boyfriend kita datang ke. Lepas tu bila boyfriend datang, certain area, bukan semua sama certain area lelaki ni akan bawa mercun tau. Bila nak sampai dia akan bakar mercun. So menunjukkan kedatangan boyfriend ke tunang ke. Okey, boyfriend ke tunang ke datang, lepas tu disambut. Lepas tu kan ada duit hadiah ni diselit di bawah kek tu. Duit hadiah ni untuk bagi. Dia tak boleh tunjuk terang-terang lah.
ini yang mana ya kita mempunyai kecanggihan teknologi yang mana ianya memberi kebaikan kepada kita sebenarnya untuk kita terus mengikut peredaran zaman, namun pada masa yang sama ia juga menyekat kemahiran kita untuk bersosial, yang mana sekarang ini kalau kita lihat kebanyakan antara golongan remaja terutamanya setibanya hari raya mereka susah untuk melakukan aktiviti sosial secara fizikal, ya, mesra dengan tetamu yang datang, tetapi mereka memilih untuk melihat kepada telefon bimbit, ya, melihat kepada media sosial mereka. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana doktor melihat bahawa kemeriahan hari raya itu perlu dipupuk agar orang kata hubungan silaturahim itu sentiasa terjalin, doktor? Bagi saya lah yang paling penting adalah didikan. Macam mana kita sebagai ibu bapa melatih anak-anak kita, cucu-cucu kita, macam mana menghormati orang tua, nenek, mak dan sebagainya. Walaupun saya dapati memang ramai bila mau berjumpa nenek, duduk sebelah nenek, ramai duduk sebelah, tapi tangan dia membuka Facebook, membuka WhatsApp, tapi nenek buat senyap jadi batu sebelah. Memang saya pernah melihat ini. Tapi Alhamdulillah tidak semua ya, kadang-kadang anak-anak sekarang yang macam itu. Kalau berjumpa atuk-atuk dia, masih juga dia letak telefon tempat lain lah. Masih bersalam, senyum, berbual dengan nenek atuk lah pada hari raya macam ni kan. Bukan semua saya rasa. Jadi dalam industri hiburan pula doktor, sebab doktor dahulu pernah juga orang kata melalui zaman yang mana industri hiburan pada ketika itu sangat meriah, yang mana popular, pastinya menerima kad raya bertimbun-timbun daripada peminat. Saya akui. Kemeriahan dari segi rancangan di televisyen ataupun di corong-corong radio pada masa itu, musim hari raya berbanding dengan zaman sekarang ini, doktor? Pada masa itu, sebelum datangnya TV, radio adalah satu-satunya media yang amat popular. Pada masa itu, ucapan hari raya daripada sanak saudara, daripada Kuching ke Semarahan dulu pakai sungai, tak ada jalan dari Semenanjung ke ini macam rancangan di radio ni popular, dikenali oleh arwah Rosnicek. Ini amat popular sekali. Dan bila siaran dikeluarkan, everybody berhenti kerja, duduk dekat radio mendengar. Begitu juga dengan siaran-siaran radio, drama radio kan. Bila drama radio tentang hari raya, orang berhenti dulu kerja tak dia dengar. Dia dengar drama. Sebab hiburan lain tak ada. Bila 1976, bila TV datang, ni bertukar. Dengan 70-an sehingga 80-an ni, rancangan TV memang banyak. Okay? Saya sendiri pun pada masa itu sempatlah jugalah Crescendos buat album raya 2 kali bersama dengan Datuk Ahmad Jaiz. Apa lagi saya pun dah lupa, hati-hati suara nada dengan ni. Yang menyanyi lagu Ojang tu, saya lupa nama dia. Dan berbagai lagi artis pada masa tu. Pada masa tu senang sikit nak buat rakaman lah sebab saya berada di KL. Bekerja di KL. Profesor Junaina masih di UKM, yang lain-lain ni kat Kuching lah. So, bila dekat sana kan, kita boleh dengar dekat supermarket lagu-lagu kita keluar, seronok dengar. Oh, ini lagu. Macam pernah dengar je lagu. Oh, lagu aku dia. Dekat radio, lepas tu bila dekat Kuching, Kuching ada dengar tapi kurang seperti di Semenanjung. Lagu-lagu Crescendos, lagu-lagu raya lah. Lepas tu hiburan TV banyak, diselalu jemput Crescendos kan. Saya masih ingat beberapa rancangan kita bersama dengan arwah Syifa Aini, bersama dengan Jafar On. Yang lain-lain saya tak ingat lah. Saya tak ingat sebab video tu tak ada dalam simpanan saya. Dan doktor, eksklusif di Sejahtera Asia di musim Aidilfitri ini, kalau boleh doktor belanja sedikit lagu raya daripada di Crescendos mungkin, ataupun lagu raya favorite doktor untuk didengari oleh mereka yang menonton sekarang ini. Silakan doktor, eksklusif di Sejahtera Asia.
Kita kejut terus tau. Masa lirik saya banyak pelupa tau. Kena buka handphone. Sikit je. Dengar beduk berbunyi, sayu mendayu di subuh hari. Itu je saya. Saya pun tak hafal lagu tu. Tapi that is one of the raya songs yang kalau kita musim Hari Raya je, masa driving memang lagu tu dimainkan. Kalau boleh ditanya sendirilah. Dalam video saya main lagu tu. Lagu raya favorite doktor. Lagu raya apa doktor? Macam lagu raya. Kita gunakan flute. Okey. Okey doktor, sebelum kita mengakhiri temu bual secara maya ini bersempena dengan Aidilfitri 2021, mungkin pesanan doktor kepada pengikut-pengikut doktor, kepada mereka di luar sana, biarpun kita menempuh tempoh yang mencabar sekali lagi untuk tahun yang kedua, namun kemeriahan Aidilfitri itu kena sentiasa kita jaga agar orang kata mana yang regang dapat dieratkan, yang jauh dapat yang didekatkan ucapan Hari Raya, doktor. Okey, sekarang kita dah melalui PKP, MCO dan sebagainya. Jadi kena ikutlah cara-cara barulah. Seluruh dunia dah mula menggunakan online. Jadi keluarga-keluarga kita pun sekarang dah mula menggunakan Zoom, Google Meet. Macam inilah keadaan sekarang untuk Hari Raya kan. Melainkan yang dekatlah yang kita boleh berjumpa. Itu pun dah dikatakan dah dilimitkan berapa orang sekali kan nak berhari raya kan. So dengan ini saya mengucapkanlah selamat Hari Raya kepada kawan-kawan saya di TVS, okay, di kawan-kawan saya saudara-mara saya di Sadung Jaya, di Semenanjung Malaysia, ramai keluarga saya di Semenanjung Malaysia sebenarnya, di Kedah, di Johor, dan juga di Kuching. Saya mengucapkan selamat Hari Raya lah. Maaf zahir batin kalau ada silap tu, tolong maafkan. Dan juga kepada yang masih mengikuti perkembangan Crescendos, saya mengucapkan terima kasih. Kalau nak rindu dengan Crescendos boleh buka YouTube. Ada lagu-lagu Crescendos Selamat Hari Raya dan juga Salam Ramadan. Okey, jangan lupa untuk check it out dekat YouTube. Selamat Hari Raya dan Salam Ramadan. Okey, terima kasih Dr. Kamil Salim kerana sudi bersama dengan kita di Sejahtera Asia melalui temu bual secara maya ini. Selamat Hari Raya juga kepada kita doktor, kepada kita yang keluarga. Harap walaupun kita dalam tempoh yang mencabar tu, kita always have fun lah dengan family kita and jangan lupa untuk stay safe, okey? Alright, terima kasih. Alright, kepada anda di rumah, teruskan semangat raya tapi jangan lupa untuk patuh kepada SOP, okey? Selamat Hari Raya 00. Thank you, doktor.
dalam Sejahtera Asia, nak menyambut Hari Raya Aidilfitri ni meriah dengan pakaian baju Melayu kita, dan kita tahu juga bahawa Aidilfitri untuk tahun yang kedua ini pastinya sedikit mencabar kerana ada di antara anak-anak yang tidak dapat pulang ke kampung halaman menjenguk ibu bapa. Namun itu jangan dijadikan alasan untuk anda tidak berkomunikasi dan mengeratkan hubungan bersama dengan keluarga tercinta. Macam inilah, gunalah platform yang baru, norma baru macam ni, menggunakan terbuka secara maya, kerana kali ini kita bersama dengan Ketua Bahagian Perkhidmatan Rujukan Sektor Perkhidmatan Perpustakaan. Kalau pergi pustaka, mana nak selalu dating masa sekolah menengah ya, minjam buku, mesti nak angkat mukanya di entrance. Hello, Encik Edison Wicked. Apa khabar kita? Bagus, thank you. Ya, pustaka kita tahu masih buka ke Encik Edison? Mun boleh kita nak tahu dulu. Oh, masih? Masih ya? Masih beroperasi ya, masih buka untuk perkhidmatan. Inilah servis, library servis lah. Okey, maksudnya kepada kita yang ulat buku di luar sana, pergilah pustaka. Tapi jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, Encik Edison, program Reading Seeds, Anak Lambat Bercakap. Program Reading Seeds merupakan program galakan membaca yang bertujuan untuk menggalakkan literasi di peringkat awal dan perkembangan kanak-kanak. Program ini merupakan kesinambungan daripada program Born to Read yang telah dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak pada tahun 2004. Tahun 2019, Perpustakaan Negara Malaysia di bawah teraju Kementerian Pelancongan dan Budaya MOTEK akan melaksanakan projek rintis Reading Seeds Kebangsaan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Jabatan Kesihatan Negeri dan Perpustakaan Awam Negeri. Jadi Encik Edison, baru-baru ini pada 4 Mei yang lalu, Pustaka Negeri Sarawak telah menganjurkan sebuah program iaitu sesi Reading Seeds Speech Therapy bagi mengupas topik anak lambat bercakap. Boleh Encik Edison kongsikan bilakah program Reading Seeds ini dimulakan dan apakah antara intipati dan objektifnya, Encik? Okey. So program Reading Seeds tu kita dah laksanakan sejak awal tahun 2003. So menerusi program Reading Seeds tu, peserta yang terpilih adalah terdiri daripada ibu-ibu warga Sarawak yang mengandung, yang berdaftar di klinik kerajaan atau klinik-klinik swasta ataupun klinik kesihatan. Mereka akan dibekalkan dengan reading kit Reading Seeds tu. Tapi dengan syarat they have to undergo perlu selesaikanlah modul-modul Reading Seeds yang kita telah sediakan secara maya di e-learning platform. Jadi antara objektif program Reading Seeds untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak bermula daripada kandungan lagi, ya. Untuk kedua, menggalakkan literasi pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak. Ketiga, meningkatkan tahap kemahiran membaca dalam kalangan ibu bapa, dalam kalangan ibu bapa dan anak-anak, dan mewujudkan budaya masyarakat budaya ilmu. Dan lastly, untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan melalui aktiviti pembacaan bersama. Okey, jadi di bawah program Reading Seeds ini, kita nak tahu juga antara aktiviti-aktiviti ataupun program-program utama yang akan diadakan dan macam mana penerimaan daripada masyarakat setakat ini, Encik. Okey, sebelum COVID-19 kita banyak melaksanakan program-program Reading Seeds, bengkel Reading Seeds untuk ibu bapa di seluruh perpustakaan awam, perpustakaan desa dan seluruh pelosok negeri Sarawak lah kita telah pergi. Tapi memandangkan keadaan COVID kini tu, kita tak dapat melaksanakan program ini secara fizikal lah. Jadi Pustaka Negeri Sarawak sejak tahun lepas kita telah menawarkan program ini secara maya, secara e-pembelajaran Reading Seeds. So ibu bapa atau penjaga yang berminat boleh ikuti kita pun open learning
di www.openlearning.com/pustaka sarawak/courses/reading seed. Di SIA, ibu bapa boleh mengikuti program tu secara percuma. They can log in. Ya, percuma. Okay, they go in and they complete the module daripada modul 1 hingga modul 12. Modul tu memang daripada antenatal, seawal kandungan, sampailah anak dia 3 tahun. Okey, Encik Edison, kita nak tahu juga siapakah golongan yang sesuai sekali untuk menyertai program tu? Adakah terhad untuk golongan ibu bapa aja ataupun mungkin anak-anak sidaknya yang berumur 4-5 tahun pun boleh join? Okey, sebab modul yang kami create pustaka create tu memang khas untuk anak-anak yang berumur 3 tahun ke bawah. Jadi itu sesuai untuk ibu-ibu mengandung, ibu bapa yang mempunyai anak 3 tahun ke bawah, sebab modul-modul dan juga konten dalam kids reading seat tu yang kita mangga tu di situ dengan soal situ sekejap. Tu dalam tu macam-macam ada. So di situ memang direka khas untuk anak-anak yang berumur 3 tahun. Macam-macam yang ada dalam kotak tu. Ada buku, ada bongkar kayu juga untuk sedap main. Even they have sensory board. Ya. They even have, we even have wayang kulit. Okay, sedap main wayang kulit pun ada juga. Yes, kita nak kembalikan wayang kulit tu ke zaman kini tu. Orang ni budak-budak cerita apa tu buat wayang kulit nak. So tu antara aktiviti-aktiviti yang kita gunakanlah untuk merangsangkan pertuturan percakapan anak-anak ya. Instead of playing gadget, tidak diberi gadget supporting material untuk tidak bercakap membaca. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Hello Ayah. Ayah tak balik ke raya ni? Ayah tak dapat balik beraya tahun ni nak. Tak apalah ya. Ayah minta maaf. Dah 2 tahun kita tak beraya bersama. Take care Ayah. Assalamualaikum. Tak dapat balik raya lah saya tahun ni. Samalah kita. Saya tidak dapat balik raya tahun ni. Tak apa, next year. Saudara. Hey. Hai. Kek lapis. Wow, kek lapis. Ada orang bagi tadi untuk raya ni. Oh. Saya suka kalau raya ni kan, kalau ada open house, memang saya first yang datang. Dapat makan macam-macam pak. Betul, tapi untuk lain sikit tau. Sip apa? Food delivery ada pak? Jauh. Tapi masih boleh raya together. Yes. Betul. Makan. Saya pun tak dapat balik raya juga. Tapi tetap raya together. Yes. Raya together. Tak dapat nak rentas negeri. Tak dapat nak rentas zon. Tapi yang penting kita tetap raya together. Okey, jom.
sambil berhibur, sambil mengeratkan silaturahim antara ibu bapa dengan anak-anak, sambil dia dapat belajar membaca. Betul. Penting sebenarnya untuk anak-anak tu berupaya untuk membaca pada umur yang lebih awal supaya bila masuk ajak tadika ataupun darjah 1 mereka tidak tertinggal dari segi silibus. Jadi saya boleh pesan kepada mereka di luar sana, sementara sekarang ini anak-anak mungkin tidak dapat turun ke sekolah secara fizikal, mungkin ini peluang anda untuk libatkan diri dan anak-anak anda dalam program ini. Okey Encik Edison, yang itu apa pula? Tok, buku-buku antara buku-buku yang kami orang beri secara percuma yang ada dalam kit reading sheet Tok. Dalam percuma. Abjad, Saya Boleh, Anggota Badan Saya, apa lagi? Bentuk dan warna. Tok, semua memang kita reka khas untuk penduduk Sarawak. Tok, siapa dijual di kedai-kedai sini. Tok, memang hak cipta Pustaka Negeri Sarawak. So rebutlah peluang Tok untuk ibu bapa bagi anak-anak kita dalam program reading sheet Tok. Okey, itu untuk program membaca supaya anak-anak cepat untuk menguasai kemahiran membaca. Bagi anak-anak yang mungkin lambat bercakap atau speech delay, adakah terdapat program yang spesifik untuk mereka ini, Encik Edison? Program untuk memang direka khas untuk menggalakkan sidap membaca seawal mungkin. So memang modul-modul yang ada dalam Tok modulnya, kita ada buku Tok yang memang kita bekerjasama dengan pakar-pakar literasi awal kanak-kanak. Kita hasilkan modul Tok, boleh dibacanya banyak gambar. Ibu bapa boleh gunakan Tok sebagai panduan untuk menggalakkan anak sidap bercakap, bertutur seawal mungkin. Okey. Yes. Ini sangat menarik, terutamanya kepada golongan ibu bapa di luar sana dalam kes yang ada macam mana nak bantu anak-anak mereka yang lambat membaca. Yang itu apa pula Encik Edison? Even dalam kes ada tahap perkembangan bayi daripada umur 6 minggu sampai 3 tahun. So di situ you can trace tidak pun perkembangan. Contohnya 6 bulan, 6 minggu terkejut dengan bunyi. Bayi boleh terkejut dengan bunyi. Even 9 hingga 10 bulan menggerakkan kepala terhadap bunyi semua aras. Okay? Meniru bunyi lucu. So stoknya pun carta, senang kita nangga si perlu baca, boleh nangga secara holistik lah menyeluruh. Stok pun diberi secara percuma. So ibu bapa dapat trace something wrong, munnya si dapat bertindak dengan bunyi yang ada something you have to follow up lah dengan doktor, kena anak yang si dapat detect bunyi. So this is a way of early detection among anak-anak kita. Itu adalah langkah kita untuk mengesan awal mungkin terdapat sebarang masalah semasa perkembangan dan proses pembesaran anak-anak kita. Jangan lepaskan peluang sekali lagi untuk menyertai program tu. Mungkin boleh dikongsikan media sosialnya ataupun sekali lagi website yang boleh mereka rujuk sekira mereka di luar sana berminat untuk menyertai program ini, Encik Edison. Okey, kalau kalau berminat mereka boleh call Pustaka Negeri Sarawak ke 082 44 2000. Okey. 082 442 2000. Dan tidak boleh register lah secara online. Sebab modul tu they just go to our portal, e-learning e-pembelajaran portal, they can go there and daftarkan diri, lepas tu habiskan modul tersebut, then they can print out sijil. Sijil akan diberi secara automatik. So sijil yang sebagai pasport. Ada sijil. Ya, e-sijil untuk claimkan kids reading sheet di Pustaka di Sarawak. Kami orang pun ada kampus di Sibu dan Miri. Jangan lepaskan peluang, sama-sama kita pastikan anak-anak kita cepat menguasai kemahiran membaca.
Hai sekali Encik Edison, kalau boleh dikongsikan, kita tahu sekarang memang teknologi canggih itu memang tidak dapat dinafikan, tetapi pesanan kepada golongan ibu bapa terutama di luar sana supaya jangan sesekali pernah endahkan amalan membaca dalam kalangan anak-anak, dan pada masa yang sama kecanggihan teknologi dan gadget juga tidak diketepikan. Pesanan Encik Edison. Ya, so saya sarankan kepada ibu bapa, para penjaga ibu di luar sana untuk terapkan membaca ni seawal mungkin. Sebab ibu bapa atau ibu merupakan cikgu pertama kepada anak-anak, kan? Jangan biarkan bila sampai tadika baru gago nak ajar ABC. They have to be as early as 3 bulan dalam kandungan. Doktor pun cakap as early as 3 months ibu bapa boleh start teaching reading to the kids. So mun diberi pendarahan awal, I think kita pun reading nation, rakyat membaca, peningkatan statistik membaca di kalangan rakyat Malaysia akan meningkat. InsyaAllah dengan usaha ini kita doakan agar kadar literasi dalam masyarakat Malaysia seperti negara-negara maju macam Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya. Betul. Terima kasih Encik Edison Ricket atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Dah halang-halang kita cuti raya, anak-anak belum dapat turun sekolah, jangan lupa lepaskan peluang tu. Okey, kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Fatah. Terima kasih kita ucapkan kepada guest tadi yang dah pun bersama dengan dua tetamu kita iaitu Encik Edison dan juga Dr. Kamil Salim. So banyaklah perbincangan yang mereka dah bincang dan banyak juga isi yang kami dah dapat. Betul. Perkongsian yang sangat bernas kan. Baik, jadi semalam penyimpan moho besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad telah pun mengumumkan bahawa umat Islam di Malaysia akan menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri pada esok hari Khamis 13 Mei 2021. Jadi esok pun dah raya kan Fatah. Jadi tapi kita nak ada perbincangan sedikitlah. Kita topik yang kita nak bincangkan itu bagaimana nak sambut raya meriah biarpun tahun kedua berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan tahun kedua juga sambutan raya di norma baharu. Macam mana tu Fatah? Macam mana? Untuk saya lah sendiri John, bersemangat ni. Ini tahun kedua kita beraya dalam tempoh pandemik COVID-19 dengan beberapa tempat ataupun negeri pada saat-saat akhir ini diumumkan pelaksanaan PKP. Tapi di Sarawak kita dimaklumkan kita still dalam PKPB. Dan jadi pastinya rata-rata masyarakat sudah mula mengalami kelesuan pandemik dan sebagainya. Betul. Dan untuk tetap beraya dengan meriah walaupun dalam keadaan norma baharu ini untuk saya John, seiring dengan teknologi zaman sekarang ni, kita hendaklah memanfaatkan penggunaan teknologi untuk terus berhubung dengan keluarga tercinta yang berada di jauh di kampung halaman. Kita sekarang ni banyak teknologi yang baru seperti ada Zoom, ada WhatsApp dan sebagainya. Dan meskipun tidak dinafikan perasaan itu berbeza, sekurang-kurangnya ia dapat mengubat rindu. Dan jangan juga diabaikan tradisi di Hari Raya. Biarpun hanya sehari kita dibenarkan untuk menziarah keluarga terdekat, gunakan masa itu sebaiknya mungkin untuk mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Kerana apa yang paling penting adalah semasa berjarah. Kan bak kata orang Sarawak di pagi hari. Ya, boleh di skip. Dan amalan pemberian duit raya dalam kalangan masyarakat Melayu sudah tidak asing lagi lagi itu membuat suasana yang lebih meriah lagi Namun bagi memaksimumkan keselamatan diri dengan jarak sosial, amalan memberi duit raya kini lebih mudah jika dia hanya dengan memindahkan wang secara dalam talian. Sekarang semua boleh online, e-wallet boleh, pakai Sarawak Pay boleh. Betul. Transfer je. Dan untuk
Gawai ni nanti dah nak dekat. Sekiranya kes COVID-19 ni masih lagi pada tahap yang membimbangkan. Saya rasa gawai juga memang tak tu? boleh sambut juga. Saya rasa gawai pun memang dalam norma baharu, jadi tak boleh sambut, tak apalah. Walaupun memanglah sedih kita tak boleh sambut seperti biasanya, tapi nak buat macam mana, itu SOP untuk keselamatan kita semua dan sebagainya. Dan kepada anda juga di luar, kami sarankan patuhilah SOP apa yang telah pun dikeluarkan, garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Tolong patuhi. Kalau cakap tak boleh ziarah jiran tetangga, jangan. Kapasiti 50% saja di rumah untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Betul tu. Yep. Jadi baiklah, sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini bersama dengan saya Jonathan Ding dan saya Fatah Burhanuddin. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang, iaitu esok hari. Esok meriah set sebab esok hari raya kan. Jadi jangan lupa temu janji kita esok hari di hari raya pertama hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye. Selamat Hari Raya. Raya together. Rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Hello, Ayah. Ayah tak balik ke raya ni? Ayah tak dapat balik beraya tahun ni, nak. Tak apalah, Ayah. Ayah minta maaf. Dah 2 tahun kita tak beraya bersama. Take care, Ayah. Assalamualaikum. Tak dapat balik raya lah saya tahun ni. Samalah kita. Saya tidak dapat balik raya tahun ni. Tak apa, next year. Saudara. Hey. Hai. Kek lapis. Wow, kek lapis. Ada orang bagi tadi untuk raya ni. Oh. Saya suka kalau raya ni kan, kalau ada open house, memang saya first yang datang. Dapat makan macam-macam, Pak. Betul, tapi untuk lain sikit tau. Sip apa? Food delivery ada, Pak? Jauh. Tapi masih boleh raya together. Yes. Betul. Makan. Saya pun tak dapat balik raya juga. Tapi tetap raya together. Yes. Raya together. Tak dapat nak rentas negeri, tak dapat nak rentas zon. Tapi yang penting kita tetap raya together. Okey, jom.